Salafiah yang yang ada tu. Jamaah Salafiah yang buat yang amir ramai-ramai. Jamiah orang Hanafi tak buat. Hatta masjid-masjid kampung-kampung tak buat. Amir masing-masing. Kalau kita amin ni paling Wahabi mana pula? Memang macam itulah Pakistan. Padahal itu Syafi'i. Padahal Syafi'i. Kan? Dan itu pun satu part yang menarik. Sorry Sila. Asy'ariyah memang sangat sinonim dengan Syafi'i. Maturidah sangat sinonim dengan Hanafi. Tiba-tiba dalam akta ini hanya mengikat Asy'ariyah dan Maturidah itu dengan mazhab Syafi'i saja. Yang itu dia menjadi kontradik. Tapi saya tak ingat saya baca kat mana. Dia kata Syafi'i ni sebenarnya kalau kita baca, kenapa kita ambil Syafi'i dan juga Maturidi, Asy'ariyah, Syafi'i ni kalau kita baca sebenarnya kepada Asy'ari. Ada? I can't remember where I read. Dia katakan semangat itu, tapi daripada timeline tu tidak. Dia macam ni. Apabila kita pro kepada mazhab fiqh, belum tentu lagi sama dengan mazhab akidah. Ya. Dia macam itu. Dia wacana yang berbeza. Ramai je claim macam contoh ada orang kata Bukhari itu Syafi'i. Ada kan. Padahal Imam Bukhari itu dia tengah membina mazhab kot. Macam mana kau boleh kata dia mazhab Syafi'i? Dia macam mutlak kan. Okey. Jadi bila kita ni kadang pergi ke Jamiah Salafiyah untuk nak dapat feeling mazhab Syafi'i di Malaysia kan. Pergilah kita ni. Orang Malaysia ni mujur dia ada tu. Makanya bila tengok Salafi ni dia tak ada prejudis sangat. Faham tak? Kita yang Deobandi, belajar Deobandi ni Hanafi. Tapi dah terbiasa. Jadi bila tengok pelajar Salafiyah ni tak ada prejudis. Tapi nisbah orang Pakistan je ada prejudis. Ni dia tak panggil Wahabi kat sana, dia panggil Ghair Muqallid. Ghair Muqallid. Ghair Muqallid. Sebutan dia Ghair Muqallid. Sebutan Ghairul Muqallid, sebutan Arabnya. Ghair Muqallid maksudnya tak bertaklid. Tak bertaklid. Tak bertaklid. Tak ada mazhab lah. Tak ada mazhab lah maksud dia kan. Okey. Tapi dia macam ni prejudis tu macam saya ni bila duduk kat sana, sebab kita tengok ada budak Malaysia belajar Jamiah Salafiyah tu agak ramai berbanding Deobandi. Deobandi ni kurang belajar Malaysia belajar. Saya ingat masa zaman saya tu, saya ni ada 2 orang dalam kelas Deobandi. Zaman saya tu lah. Mungkin ada di tempat lain, tapi tempat saya tu, Jamiah saya tu, dalam kelas tu 2 orang budak Malaysia. Yang lain ramai-ramai tu dekat Jamiah Salafiyah. Mungkin sebab mengaji dalam bahasa Hindi, Jamiah Salafiyah ni mengaji dalam bahasa Arab. Budak Melayu dah nak faham. Kan? Hindi ni bukan semua boleh kuasai. Ustaz masa tu menguasai lah Hindi. Masa tu boleh faham, nak cakap tu lambat lagi. Tapi sekarang lagi lambat lah. Berapa tahun aku tinggal bahasa tu kan. Cerita dia. Jadi kuasa Tuhan ni macam mana bila kita budak Malaysia, kita ni foreigner tau, kita bukan orang Pakistan. Kadang-kadang kita jumpa orang Arab. Orang Arab ni lazim ni Salafi. Di Pakistan saya ada seorang kawan tu, nama dia Abul Abbas, orang Al-Yamani, anak murid Syekh Muqbil Al-Yamani. Anak murid. Kuatlah Salafi dia tu. Kuat sangat-sangat. Dia kuasa Tuhan ni, saya bermusafir ke Lahore jumpa dia. Tapi baik, Masya Allah. Punya baik tu. Ni cerita ni sebelum tu kita ada prejudis tau. Punya baik tu. Saya ni masa tu saya budak. Saya pergi Pakistan umur saya 16 tahun. Aku budak lagi masa tu. Dan kecil lah ni semua orang Arab tu. Sekarang pun tak besar juga sebenarnya. Jadi bila kita tidur dalam tempat tidur tu, dekat apa, dia pergi macam homestay tau. Kan? Bukan homestay, dia macam surau macam tu lah. Dia tidur. Jadi tempat tidur orang Arab kan dia panjang-panjang. Lepas tu dia orang pernah berumur. Kita bila budak, dia orang besar badan. Besar-besar kan. Saya dekat Pakistan ni, orang Arab panggil saya Abul Walid. Sebab Walad. Abul Walid dia panggil. Celaka panggil aku budak. Kan? Dia panggil sebab kita kecil. Aku pergi umur masa 16 tahun. Okey. Jadi kita ni semayang, bila kita tidur, Arab ni kan dia tinggi. Tempat kita yang paling banyak lapang tau. Malam-malam Pak Arab ni dia semayang kat kaki kita, semayang tahajud. Saya tak bangun tahajud, saya tengok tidur balik. Itulah kan. Jadi kita ni dia tahajud, kita subuh terkejut lah. Menariknya kawan-kawan yang macam Abul Abbas Al-Yamani ni tiap-tiap malam semayang tahajud. Bila semayang jemaah duduk sebelah dia, Pak Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dia dah menangis. Takwanya dia. Padahal dia Wahabi. Aku ni Syairah kuat ni. Tapi tak menangis pun. Kita lagi menangis. Sejak tu saya ubah fikir, sebenarnya kita ni jangan mudah nak menerakakan orang sebenarnya. Satu saya fikir tu. Jadi saya ni ada satu menanggapi sikap terhadap kepelbagaian. Apatah lagi bila kita cek balik, sebenarnya Syairah ni dia punya pengajian kitab dia pun kata takwil tak boleh takwil, dan problem orang Salafi tak Salafi ni dia tak nak takwil. Tu je ahli sini nak takwil. Jadi saya rasa perlu benda ni tak payah gaduh. Kalau sebagai kerajaan, apabila tengok orang bergaduh, jadilah bapa melihat anak yang berbeza. Betul.
bukanlah terus berpihak. Betul tak? Betul. Bila bertembung, kita damaikan. Patut macam itulah. Betul, Asy'ariyah lah antara mazhab yang menggalakkan berfikir dan berwacana. Saya dululah masa orang duk label saya liberal tu. Oh, Wan Ji ni mesti liberal. Menggunakan akal ni Abul Hasan Asy'ari aja. Ya. Gunalah akal. Kita kata gunalah akal Abul Hasan Asy'ari, Asy'ariyah. Tapi yang selempang tu kata kau liberal. Liberal aku ni. Di antara Maturidi dengan Asy'ari pun, Asy'ari lebih menggalakkan penggunaan akal. Maturidi. Dia macam ni, kalau kita baca, tadi Dr. Abu Hafiz ada sebut berkenaan dengan perbezaan di antara Asy'ariyah dengan dengan Maturidiyah kan. Kalau kita rajin lah nak baca, kalau malas tak ada arah lah kan. Buat kajian. Siapa yang menentukan baik dan buruk? Wahyu ke akal? Dia ada tajuk. Ya, dia ada tajuk. Perbahasan at-tahsin wa takbih al-aqliyan. Ada tu dalam wacana. Selalunya dia orang tiga wacana ni. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang kedua adalah Asy'ariyah, yang ketiga adalah Maturidiyah. Yang Salafiyah jarang dikeluarkan. Betul, tetapi kalau kita buat kajian, kita baca, kata Asy'ariyah, penentuan baik buruk adalah wahyu, bukan akal. Asy'ariyah. Mu'tazilah kata yang menentukan baik buruk ni akal, bukan wahyu. Mu'tazilah. Maturidiyah kata apa? Penentuan baik buruk ni adalah akal, tetapi yang menentukan baik itu dapat syurga, buruk itu masuk neraka adalah wahyu. Dan itu jugalah pandangan Imam Ibn Qayyim. Geng Salafi rujuk tu. Jadi maksudnya ada kesamaan lah di antara Salafi dengan Maturidiyah. Dan sekarang ni kalau orang tu dia berpegang pandangan dia sama dengan Maturidiyah, kita nak kata dia apa? Kita ni Wahabi ke? Tak, saya Maturidiyah. Apa masalah? Sebab ada kesamaan kan? Dia terlalu keras. Faham tak? Jadi dia macam ni, polemik ini sebenarnya dia tidak ada kira-kira yang tuntas untuk menentukan seseorang itu aliran apa. Kalau ingin diambil daripada kiraan itulah. Hanya sekadar ni dia tidak ada clear boundaries. Ada banyak yang overlapping. Kadang-kadang yang Salafi tu dia sama pada Asy'ariyah. Kadang-kadang yang Salafi tu sama pada Maturidiyah. Kita kata Asy'ariyah, Salafiyah. Sekarang ni kau nak tolak, ni ada unsur Wahabi ni. Tak, saya ni sebenarnya sama dengan Asy'ariyah. Macam mana pula?